Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang semuliakan dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita. Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan memilih kita pada malam ini untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah-ayah sekalian, malam ini kita masuk muka surat yang ke 104 ke 5, tak ada nombor 5 ke 105. Kita dah sampai ke bab yang kedua, iaitu menjauhi dosa lahir. Betul-betul yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, seperti kebiasaannya, maka kita akan dengar terlebih dahulu pendahuluan ataupun orang panggil apa, mukadimah kita untuk malam ini. Betul-betul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sehingga 8, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Sallallahu alaihi. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sehingga 8, maksudnya apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat. Kalau zalzalah ini bagi Arab adalah gempa bumi, ataupun bumi itu digegarkan. Jadi kata Allah SWT, apabila bumi itu digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan, memuntahkan segala isinya, dan berkatalah manusia dengan penuh rasa gerun, apakah yang sudah berlaku kepada bumi? Manusia berkata, apa yang berlaku pada bumi? Dan pada hari itu bumi pun menceritakan kabar beritanya bahawa Tuhan telah memerintahkannya berlaku demikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak daripada kubur masing-masing. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Dan maka faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah, maka siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan dilihat dalam surat amalnya. Dalam buku catatan akan dilihat amal manusia, walaupun dia buat itu benda yang sekecil-kecil kebaikan akan dilihat. Zarah ni maksudnya satu benda atom yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Nampak walaupun kebajikan itu tak nampak, tapi ada sedikit kebajikan yang dilaksanakan oleh seorang hamba Allah itu, maka dia akan lihat, dia akan dapat dilihat di hari akhirat nanti, bila hari kiamat nanti. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihat dalam surah amalnya. Ini ayat 7 dan ayat 8 menceritakan kepada kita kebaikan yang kita buat walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan, dan keburukan ataupun kejahatan yang dilakukan walaupun sebesar zarah juga akan dilihat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Bila mana turunnya ayat ataupun surah Az-Zalzalah ini, maka para sahabat radhiyallahu anhum menangis. Sahabat menangis. Dan sebab apa mereka menangis? Sebab mereka mendengar isi kandungan yang ada dalam surah ini, surah Az-Zalzalah ini. Dan barangkali bagi sesetengah orang, yang paling dia takut ataupun yang paling menggetarkan hati dia itu adalah pada ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dua ayat ini bagi seseorang yang ada keimanan dia kepada Allah, maka dia menggetarkan hati dia. Dia takut dan juga dia gerun sebab kebaikan yang ayat yang pertama tu sedaplah dengar. Kebaikan kita walaupun kita buat sebesar darah, oh sonok kita, Allah pandang. Tapi ayat yang kedua tu takut sikit. Ayat yang kedua itu, siapa kalau siapa-siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar darah juga akan diperlihatkan kepada dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, selain pada sahabat yang diceritakan pada ayat 7 dan 8 surah Az-Zalzalah itu menakutkan para sahabat radhiyallahu anhum, maka ada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan 245 ini ayat yang berbunyi yang membawa maksud sesiapa orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, iaitu yang ikhlas, supaya Allah SWT melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan juga kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 ini, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'afahu lahu adha'afan katsira wallahu yaghbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dalam ayat ini, bila mana sahabat mendengarnya, maka sebahagian mereka menginfakkan harta mereka, menyerahkan sebahagian besar harta kesayangan mereka ini kepada keperluan jalan Allah Subhanahu wa taala, keperluan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-245 surah Al-Baqarah. Jadi bila mana mendengar kandungan ayat ini, tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan pinjaman, wahai Rasulullah, daripada kita? Adakah Allah SWT nak pinjaman daripada kita, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab bahawa ya, tujuannya ialah supaya kamu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bila kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, ataupun kita dermakan harta yang kita sayang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka rentetan daripada itu kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana ketika itu sikap suami yang membuat begitu mendapat sokongan penuh bagi isteri dan juga anak-anak. 245 ni Sahabat ni bila buat amal kebajikan, isteri dia sokong, anak-anak dia pun sokong. Tapi pada hari ini tuan-tuan, bila keadaan yang kadang-kadang menguji kita ni, kadang-kadang bila kita nampak kebaikan, isteri kita ataupun suami kita ataupun anak-anak kita belum tentu lagi nak sokong. Katakanlah seorang ayah tu, dia kata kita ni banyak tanah, kita ayah nak bagi tanah itu untuk buat wakaf untuk masjid. Lepas tu pula waktu itu isteri ataupun anak-anak, waktu tu yang menguji tu. Waktu itu bila mana kalau anak dan isteri kata, oh tak apa ya, tak ada masalah, ayah boleh bagi, kami tak ada masalah, tak ada problem. Tapi bila nak bagi saja, ayah bila bagi ni pula apa kata
ayah jangan bagi dulu. Itu lelaki ayah pun meninggal tak sempat nak bagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah, itu dari segi infak. Dan banyak lagi benda-benda yang lain kadang-kadang menyebabkan ayah tak ayah lah kot pi semayang contoh. Lelaki ayah pun tak semayang berjamaah di masjid, ayah semayang je lah dengan kami. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, nak cerita tentang benda itu juga. Seorang sahabat yang lain buta mata dia. Ada dijelaskan di riwayat bahawa dia ini adalah Amru Al-As. Ada juga riwayat yang mengatakan pelbagai riwayat. Ini tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Baik. Dalam kitab Al-Kabair juga dijelaskan tentang seorang sahabat ini, rajulun a'ma, seorang lelaki yang dia mata dia buta. Seorang lelaki mata dia buta, tuan-tuan ibu dan sekalian. Jadi dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah laisa liqa'idun ila al-masjid, wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yurqisa lahu. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ini tidak ada orang yang nak memimpin aku ke masjid untuk menghadiri solat berjamaah sebab mata aku buta, wahai Rasulullah. Dia kata macam tu dekat Nabi SAW. Dan dia minta macam tu, bukan apa tuan-tuan ibu dan sekalian, dia nak minta supaya Nabi bagi keringanan kat dia supaya semayang dekat rumah, sebab tak ada siapa yang nak bawa dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Tuan-tuan ibu dan ayah sekalian, jadi dia minta pada Nabi, dia tanya pada Nabi ayyaru ayyurqisa lahu an yusalli fi baitihi. Dia minta kepada Nabi agar dia diringankan, dia punya tanggungjawab dia ataupun diringankan supaya dia boleh sembahyang dekat rumah. Faraqasa lahu, maka pada awalnya Nabi SAW bagi keringanan kat dia. Tak apa, nak sembahyang kat rumah sembahyanglah, sebab alasan dia tak ada orang yang nak boleh bawa dia ke masjid. Sebab apa? Sebab dia orang yang buta. Tentu ibu dah yang sekalian, ni bukan takat orang yang nak bawa ke masjid. Motor ada, kereta ada, semua ada. Kau tekan minyak sampai masjid, tapi tak sampai juga. Ni sahabat ini buta, minta pada Nabi, boleh tak semayang dekat masjid ni wahai Rasulullah, boleh tak semayang dekat rumah ni wahai Rasulullah, ni tak ada siapa nak bawa aku pergi ke masjid. Nabi kata pada mulanya boleh. Tuan-tuan ibu dah ya sekalian, saya rasa mungkin tuan-tuan bisa dengar cerita ni. Dan setelah itu suspend. Falamma walada'ahu faqala hal tasma'u nida'a bis salat. Dan setelah itu Nabi SAW panggil dia balik, dan Nabi SAW mengatakan kepada dia, hal tasma'u nida'a bis salat, adakah kamu mendengar azan? Nida' salat ni maksud dia azan. Kamu dengar ke tak azan tu? Maka jawab dia,